Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Di sini saya kongsikan, sebelum saya mula saya kongsikan QR code untuk attendance pada pagi ini. Boleh scan attendance yang ada di screen yang saya kongsikan. Sekiranya ada masalah dengan penggunaan QR code, boleh letakkan nama, fakulti, nombor pekerja dan juga email dalam ruangan chat. Okay, baiklah untuk sesi pada pagi ini, tajuk webinar UPSI webinar berkaitan dengan penggunaan MyGuru secara efisien dan berkesan. Kita ada wakil daripada Pusat ICT iaitu Encik Imiza Faisha bin Azmi. Encik Imiza merupakan penolong pegawai teknologi maklumat. Boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan lah, Encik Imiza memang telah berkhidmat sejak tahun 2008. So kalau dikira hampir 12 tahun di UPSI. Pengalaman lepas, Cik Miza merupakan Ketua Pembangun Sistem Pangkalan Data Kanak-Kanak Kebangsaan di NCDRC UPSI. Pembangun Sistem Maklumat IPTS, EIPTS dengan kerjasama KPT, UPSI, UTM dan UMT. Encik Miza juga merupakan penyelaras projek migrasi sistem maklumat bersepadu universiti yang kita selalu gunakan tu. Selain itu, Encik Miza merupakan pembangun sistem ujian psikometrik bagi pendidik taska di Malaysia, MyScreen, bertempat di NCDRC UPSI. Dan terkini, Encik Miza merupakan Ketua Pembangun Sistem Aplikasi Pembelajaran UPSI MyGuru. Sebelum saya pass sesi ni kepada Encik Miza, boleh Dr. Syakinas, boleh scan dan juga boleh chat juga. Letak attendance nama di chat. Untuk makluman, sebab target kami untuk webinar pagi ini adalah kepada seluruh kakitangan akademik UPSI.
Meet untuk Google Meet hanyalah maksimum participant 250 orang. Jadi kami sediakan juga live stream di Facebook Pusat Pembangunan Akademik untuk siapa yang tak sempat join, yang tak boleh join lagi Meet Google ni, boleh terus ke Facebook Pusat Pembangunan Akademik. Di akhir sesi nanti saya akan kongsikan slide sekali lagi untuk QR code. Cik Emiza ready ya? So saya rasa saya boleh paskan sesi ini kepada Cik Emiza. Okey, boleh. Sekejap saya share slide dulu. Okey, boleh nampak Boleh, saya boleh nampak. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak PPA kerana memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan webinar pada kali ini yang bertajuk penggunaan MyGuru secara efisien dan berkesan. Jadi saya nak tunjukkan sedikit sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan MyGuru ni. Kita nak beri sedikit pengenalan berkaitan dengan MyGuru. Mungkin ada pesyarah yang baru ataupun yang dah biasa menggunakan tapi kalau pesyarah yang baru mungkin dia tak pernah lihat. Pada tahun 2006 sebenarnya kita mula menggunakan MyGuru, iaitu dibangunkan dengan kerjasama OUM. Okey. Yang warna merah ni, kalau kata, saya rasa kalau pesyarah-pesyarah yang lama mungkin dah biasa juga pernah tengok MyGuru yang lama ni. Dan pada tahun 2011 kita bangunkan sekali lagi. Yang ini saya terlibat secara langsung jugalah. Pada 2006 ni saya tak terlibat lagi sebab saya belum masuk lagi di UPSI lagi. So pada tahun 2011 kita ada buat enhancement sikit untuk memenuhi keperluan pelajar PJJ yang hampir keseluruhannya menggunakan 100% sesi pembelajaran di atas talian lah. Maknanya dia memang fully implement kita punya LMS. So pada tahun 2018 yang ini kita dah naik taraf kita punya sistem yang mana kita buat semula. Basically kita memang from ground zero kita buat balik MyGuru dengan mengambil kira ciri-ciri yang ada dalam MyGuru yang terdahulu, tapi kita tambah baik dengan keperluan ciri-ciri keselamatan dan ciri-ciri web yang terkini. So basically pada tahun 2018 tu sebenarnya masa kita enroll mula-mula memang ada banyak masalah terutamanya bagi pesyarah yang dah biasa menggunakan MyGuru lama. So untuk migrate ke sistem MyGuru baru yang mana kita tak boleh carry data yang lama untuk masuk ke MyGuru baru. So memang ada isu dekat situ lah. Tapi kita nampak secara perlahan sampai ke tahun ini kita nampak penggunaan tu dah maksudnya dari segi komplain tu agak berkurangan lah. Yang mana kalau dapat tengok yang sekarang ni, yang contoh saya berikan ni adalah contoh daripada Dr. Mazatul sebab saya tengok dia punya design dia menarik dari segi cara dia tunjukkan kursus-kursus yang ada. So sebenarnya untuk MyGuru baru memang kita dalam planning untuk menaik taraf kepada MOC dan kerjasama PPA juga. Kalau perasan ada gambar macam kita boleh upload course image. So sebenarnya itu antara keperluan untuk MOC. Tapi kita kalau boleh kita selain daripada MOC, maknanya kita boleh guna juga untuk kursus yang di universiti supaya apa yang kita boleh fokuskan supaya pembelajaran dalam talian ni tak nampak macam terlalu stressful. So kalau boleh kita nak nampak dia macam lebih santai, lebih selesa lah bagi pelajar untuk menggunakan MyGuru menggunakan LMS. Okey, baik. Sorry. Okey, baik. So untuk situasi sekarang kalau kita lihat MyGuru dengan situasi COVID-19,
seperti yang telah dimaklumkan oleh kita punya Dato' Vice Chancellor yang telah dikeluarkan di Esra Awani kat sini. So apa yang kita dapat lihat yang kat sini sebenarnya Dato' Visi dah meng-highlightkan yang pesyarah kita sebenarnya telah didedahkan telah biasa menggunakan pembelajaran atas talian, terutamanya dari segi yang biasa sebelum COVID-19 lagi, pesyarah dah biasa menggunakan teknik-teknik pembelajaran seperti flip classroom ataupun blended learning. So maksudnya pesyarah UPSI memang diwajibkan menggunakan LMS. So sebenarnya kita tak perlu risau sangat tentang pelaksanaan pembelajaran atas talian berbanding dengan universiti lain lah. Kalau kita lihat ada setengah universiti memang tak menggunakan and then baru dia nak train. So itu akan menghadapi masalah. So kalau boleh untuk sesi kali ini memang saya bukan nak go through everything dan mana modul yang lebih ditekankan lah untuk penggunaannya semasa COVID-19 ni. Dan saya percaya COVID-19 juga benda ni tak akan berkurangan dalam masa yang terdekat. Dan kalau kita lihat nanti mungkin sesi pembelajaran akan dimulakan pada Jun dan mungkin dia akan dijalankan secara sepenuhnya secara online dan kita pun tak tahu sampai bila benda ni akan berakhir. So kalau boleh kita nak pesyarah kita memang sentiasa bersedia untuk situasi ni. Baik, untuk seterusnya ini adalah modul-modul yang ada dalam MyGuru. So antaranya yang biasa pesyarah pakai adalah announcement, learning material, assignment. Ini antara yang popular yang digunakan di MyGuru, yang mana sebab kita memang diwajibkan untuk memasukkan learning material untuk memastikan kita punya kursus mencapai tahap blended. Dan juga assignment utamanya memang sentiasa digunakan pakai oleh pesyarah. Tapi untuk hari ini saya akan highlight lebih kepada 3 perkara, iaitu yang pertama adalah online assessment. Yang ini sebab kita lihat nanti saya tunjukkan dalam bentuk statistik penggunaan untuk online assessment ni masih lagi agak berkurangan. Mungkin disebabkan oleh sebelum ni kita banyak buat test secara fizikal. So pesyarah tak ada masalah untuk bagi test kepada pelajar secara fizikal, tapi bila dah berlaku macam situasi sekarang, secara fizikal tu dah kita tak boleh nak buat lagi. So kita terpaksa menggunakan online assessment. Jadi mungkin disebabkan itu pada masa sebelum ni dia tak nampak kritikal sangat, tapi pada masa sekarang online assessment ni dah lebih kritikal. Okey, satu lagi yang kita akan highlight adalah web conferencing. Web conferencing ni sebenarnya adalah modul yang paling baru dalam MyGuru. Yang ini kita buat selepas actually kita dengar seminar daripada Dr. Suazlan juga. Dia ada terangkanlah ada ciri web meet dan juga team. So dekat situ kita tengok macam dari segi actually memang bagus. Memang saya takkan explain lah tentang penggunaan cara nak menggunakan web meet dan sebagainya. Memang saya takkan explain dalam presentation saya hari ini. Saya cuma nak explain yang modul baru ni kita buat supaya kita nak mudahkan para pesyarah untuk merekodkan kehadiran pelajar. Kalau kita tengok dalam seminar yang sebelum ni, pesyarah terpaksa install beberapa third party punya extension dalam browser. So basically saya takut itu terlalu teknikal untuk setengah pesyarah lah. So kita try untuk bantu pesyarah supaya benda ni nampak lebih simple dan lebih mudah untuk para pesyarah nak handle. Dan yang last terakhir, sebenarnya ini di request oleh PPA sebab kata ada permintaan untuk explain mengenai forum. So kita akan go through sedikit lah berkaitan dengan forum. Cuma dari segi penekanan sebenarnya saya lebih kepada web conferencing dan juga online assessment. Baik, kita teruskan. So untuk online assessment, ini adalah perkara yang kita akan tunjukkan sebentar lagi.
Antaranya adalah statistik. Kita akan tunjukkan contoh kaedah penggunaan yang baik. Okey, dan juga kita akan sediakan penerangan berkaitan dengan pelaksanaan. Yang ini mungkin kita akan bagi demo, so mungkin sesi ini akan lebih teknikal sedikit, dan seterusnya kita akan tengok macam mana masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ini antara masalah-masalah yang kerap dihadapi lah sebelum ini, dan juga sesi hands-on demo. Okey. Okey, baik. Kita tengok untuk penggunaan data online assessment E192. Yang ni sebenarnya saya try check daripada keseluruhan penggunaan. Sebenarnya lagi banyak sebenarnya penggunaan, sebab saya tengok ada persyaratan pernah gunakan pada semester yang lepas pun, E181. Cuma saya tak keluarkan dekat sini lah sebab kita nak tengok data yang terkini, dan kita nak tengok macam mana penggunaan di kalangan pensyarah. Kalau data A181 telah dimasukkan dalam archive, so kita tak boleh nak tengok macam mana pensyarah punya cara lah untuk paparan tu. So daripada sini kita tengok pada data penggunaan A192 ni ada 18 orang pensyarah telah menggunakan online assessment. Yang mana saya percaya ada ramai pada SEM lepas, tapi SEM ni mungkin masih baru, mungkin tak ramai yang gunakan. And then daripada 18 ni saya tengok ada 13 orang yang sesuai untuk kita jadikan contoh. So 5 orang tu bukan maksudnya tak boleh jadi contoh, cuma yang 5 orang tu macam cuma testing saja. Dia tak menggunakan online assessment dengan sebenar-benarnya. Okey, baik. Antara yang ini senarai sini memang yang menggunakan yang sebenarnya. Mungkin kalau kata pensyarah lain kenal dengan pensyarah yang ada dalam list ni, boleh rujuk mereka ataupun boleh tanya dengan mereka lah macam mana mereka menggunakan online assessment untuk buat ujian, test dan sebagainya. So saya percaya benda ni kalau kata kita dah cuba, baru kita boleh tahulah macam mana penggunaan dia sebenarnya. So data ni saya based on 19 Mei jam pukul 4 petang. So kalau ada yang dah update sebelum ni, mungkin saya tak nampak lah dekat sini. Baik, untuk kaedah penggunaan yang baik di kalangan pensyarah. So ini adalah berdasarkan daripada statistik tadi. Maksudnya daripada 13 pensyarah tadi, saya tengok macam mana kaedah penggunaannya dan saya kongsikan dekat sini lah. Okey, antara contoh saya boleh katakan contoh Dr. Ila kemarin daripada FBK. So apa yang Dr. Ila kemarin buat, dia cuma gunakan kuis ni dalam bentuk yang lebih simple, lebih santai. Yang mana soalan yang diberikan tak terlalu banyak. Contoh dalam kalau kita tengok kat sini cuma dalam 5 soalan sahaja. Okey, dan kuis ni juga dibuat kena selesaikan dalam masa 1 hari. Dan sebenarnya yang ini yang kita nak para pensyarah untuk buat pada masa sekarang lah. Maksudnya untuk sebelum kita pergi kepada online assessment yang lebih besar, so kita why not kita cuba untuk buat kuis yang lebih simple dahulu. At least kita dapat tahu macam mana kuis tu dibuat, and then macam mana pelajar menjawab, dan juga kita boleh tengok macam mana markah tadi dipaparkan dalam kita punya result nanti. So ini adalah antara first cadangan. So kita basically dia adalah ujian pemahaman ringkas. So mungkin boleh buat selepas penghujung kelas, yang mana kita boleh terus dapat tahu result dia terus. Selepas habis kelas, kita bagi dia orang buat kuis santai ni, and then dia boleh terus dapat result terus. Baik, satu lagi kaedah yang kita tengok contoh daripada Dr. Nurul Huda daripada FSMT. Yang ini dia gunakan dalam bentuk kuis yang betul lah. Maksudnya dia ada soalan yang lebih banyak daripada kuis yang santai tadi. Tapi yang ini dia setkan masa untuk menjawab adalah lebih panjang. Maksudnya daripada hari 14 hari bulan hingga 16 hari bulan. So dia ada durasi masa untuk pelajar menjawab kuis tadi. Dia bukan macam
dia perlu jawab pada hari ini untuk selesaikan semua kuis. Baik, dan satu lagi yang lebih advance yang ini kita terus buat untuk ujian sebenar. Kalau ikut contoh yang diberikan daripada Dr. Bendri daripada FSSKJ, so dia telah berjaya membuat midterm exam dalam online assessment di MyGuru. Dan ada juga beberapa lagi contoh pensyarah yang berjaya buat midterm exam dalam MyGuru, tapi saya tak listkan kat sini lah. So kalau kita tengok midterm exam, so dia ada banyak soalan sebab dia nak uji pemahaman pelajar tadi, so dia mungkin perlukan lebih banyak soalan lah. Dan kita galakkan supaya menetapkan had masa tertentu. So biasanya online assessment dia kena selesaikan dalam sejam ataupun 2 jam. So kita kena restrictkan masa lah. Dan soalan juga sebelum ni tidak dipaparkan secara rawak. So basically kita sebenarnya baru lagi upgrade benda ni. So setiap soalan yang dimasukkan ke dalam MyGuru dan di-assign pada pelajar, so pelajar akan nampak soalan secara rawak. Maksudnya kalau kata pelajar A dengan pelajar B, dia tak akan nampak soalan tadi, susunan dia tak akan sama antara pelajar. So dia memang akan nampak lain lah, dan perkara ini akan membantulah supaya mengurangkan peluang untuk pelajar meniru pelajar lain. Okey, yang ini memang tak ada setting dalam MyGuru, dia automatic. Dalam MyGuru bila kita assign je exam, dia terus akan set sebagai rawak. Baik, so kita tengok secara teruslah macam mana kita nak set up berkenaan dengan online assessment bagi pensyarah. Okey, pertama sekali kita perlu lihat di bahagian online assessment, di dalam kursus ada tiga, sorry tak nampak kejap. Boleh nampak pointer saya ni? So ada 3 menu sebenarnya dekat sini. So menu yang pertama adalah menu question bank, kemudian menu yang kedua adalah menu quiz setup, dan menu yang ketiga adalah quiz result. Baik, yang pertama sekali adalah question bank. So question bank ni perlu diingatkan dia adalah satu tempat yang mana pensyarah perlu siapkan dulu soalan, atau kita kena setkan dulu soalan-soalan sebelum kita berikan kepada pelajar. So tujuannya supaya set-set soalan ni kalau kita nak gunakan semula untuk pelajar semester yang akan datang, so kita boleh gunakan balik. Dengan arti kata lain, kita just set up dahulu soalan-soalan yang ada, kemudian baru kita assignkan kepada para pelajar. Dan sebenarnya dekat sini ada sedikit masalah sebab ada setengah pensyarah menggunakan nama untuk dibuat set soalan, dia letakkan quiz 1. So ini nama ni dia akan confuse sama ada ini adalah quiz 1 ataupun ini adalah set soalan. So pada saya untuk bagi memudahkan pensyarah untuk mengelakkan kekeliruan, so kita setkan soalan tu sebagai set soalan, jangan letakkan sebagai quiz. Yang ni kita akan tengok dalam slide masalah yang pelajar hadapi nanti. Baik, dan seterusnya kita tak galakkan supaya memadam set soalan selepas kuis digunakan. Maksudnya kalau kata kita dah pakai kuis tu, bila kita delete dan sebagainya, kalau pelajar dah menggunakan telah menjawab soalan tadi, dia akan ada problem nanti. Okay, so ini yang first. Sekali lagi saya ingatkan, question bank ni adalah untuk kita simpan soalan-soalan. So macam mana nak simpan soalan? Nak create question bank. So basically untuk create question bank ni very straightforward dan simple. Yang ini merupakan interface yang baru juga, saya rasa dalam awal tahun ni lah. Kalau ikut interface question bank tahun lepas, dia lain sikit, tetapi kita masih boleh carry forward soalan yang lepas. Kita tak ada macam drop soalan lepas, tak boleh gunakan. Tapi untuk yang design yang ni masih boleh gunakan soalan yang sebelum ni. Cuma kaedah paparan dia ada sedikit berbeza. Baik, so bila kita create soalan, ini contoh satu set soalan yang mana dekat sini akan dipaparkan semua soalan yang ada. Okey, kat sini
So kalau ada 100 soalan, so akan ada 100 soalan dekat sini. So memudahkanlah. So kalau kita nak edit mana-mana soalan, kita just klik je nombor 1, so dia akan keluarkan dekat sini. So yang ni jangan risau. Sorry Mirza, Ya. interface tak nampak, tak boleh share Windows tak? Share Windows. Tak, sebab interface tak nampak, duk cerita je macam tak nampak apa benda kan. Ke nanti saya akan demokan sebenar. Oh okey, ingat tak tinggal demo. Okey, sorry. Dr. Khalizo, sekejap ya, Dr. Khalizo boleh nampak screen presentation yang Imiza sharekan ni ke? Saya nampak penggunaan online assessment yang baik je. Itulah, yang tu lah. Saya dah tukar slide sebenarnya. Pasal apa saya punya slide beku? Saya nampak elok. Ada nampak bila set soalan di question bank? Tak Nampak. Saya nampak. Saya pun nampak. Saya punya monitor lah problem ni. Okey, kejap. Saya pun nampak dengan baik. Okay, terima kasih. Okey, boleh saya teruskan Boleh. Boleh sebab yang ni nanti saya akan buat sesi demo juga. Ini semua saya nak terangkan dahulu secara teori dia lah macam mana So baik, dekat sini adalah macam saya cakap tadi, ada senarai soalan yang akan dipaparkan. Nanti saya akan tunjuk juga macam mana soalan ni akan keluar pada pelajar. Nanti akan ada slide dia, saya akan tunjukkan. Dan contoh yang kita nak edit soalan nombor 7, so kita klik soalan nombor 7 and then dia akan paparkan soalan di sini. Dan soalan buat masa ni ada 2 jenis soalan sahaja, iaitu multiple choice dan juga multiple answer. Tujuan kita buat 2 jenis soalan ni adalah untuk soalan yang berbentuk yang objektif, supaya sistem boleh kira markah tadi. That's why kita just buat yang ni. Kalau soalan yang bentuk subjektif, belum lagi disupport lah. Mungkin tak disupport kot untuk online assessment dalam MyGuru. Dan kemudian di bahagian so first step dia kena buat ni lah, kena pilih dulu jenis mana. So kalau jenis multiple choice, dia adalah macam ni, bentuk radar button. Kalau multiple answer, dia bentuk tick. Tick, so maksudnya boleh tick lebih daripada 1. Untuk text editor dekat sini, dia akan keluarkan text editor yang biasa digunakan. Cuma ada isu sedikit berkaitan dengan gambar. So gambar kita tak benarkan upload ke dalam sistem. Kita tengah cari lagi jalan yang sesuai sebab gambar ni ada isu juga dari segi storage kita. So kita galakkan supaya persyarat untuk upload gambar di luar. Nanti saya akan demokan sekali lagi lah pada sesi demo nanti. Dan juga ada pertanyaan berkaitan dengan formula matematik. Macam mana nak masukkan formula matematik di dalam soalan. Nanti saya akan demo juga kaedah untuk masukkan formula matematik. Okey, itu bahagian soalan dan kita kena tengok di bahagian jawapan. So bahagian jawapan, pesara cuma perlu typekan kat sini. Typekan jawapan dan dia akan masukkan di bahagian jawapan dan pesara perlu pilih. Ini pun ada juga saya tengok setengah pesara dia tak pilih jawapan mana yang betul. So bila tak pilih jawapan mana yang betul, nanti bila sistem kira, dia tak nampak lah mana satu jawapan yang betul and then dia bagi kesan kepada markah pelajar sebab sistem tak dapat detect dia punya jawapan yang betul. So untuk create soalan memang simple. Ini je sebenarnya. Kita just create soalan and then kita add question, kemudian kita pilih jenis apa, masukkan soalan, kemudian kita klikkan, kita masukkan jawapan dan kita assign mana jawapan yang ada. So ini adalah satu page saja kita perlu tengok untuk create soalan dalam MyGuru. Okay, next kita nak tengok macam mana nak menetapkan ujian kepada pelajar. Okay, yang ini yang macam kritikal sebenarnya, yang berat sikit. Kalau kata yang ada selalu bagi masalah, saya rasa part inilah. Part create soalan tu macam simple je, macam boleh add macam biasa. Cuma berkaitan dengan penetapan ujian, ini yang selalu menjadi masalah lah. So kalau kita perasan, ni adalah menu yang kedua. Quiz setup ni adalah menu yang kedua.
yang mana soalan yang kita dah create sebelum ni kita akan assignkan kepada pelajar. Barulah kita boleh namakan dia sebagai kuis 1, kuis 2, kuis 3 dan sebagainya. Kalau yang tadi kita kena namakan kita punya set soalan dalam question bank, kita namakan set soalan berapa, baik. So dekat sini bila kita buat quiz setup, so ini antara interface dia. So first dia akan ada kotak yang pertama ni lah untuk kita nak create quiz yang baru, dan di sebelah kanan ni adalah senarai quiz yang dah kita create sebelum ini. Okay, so dalam create quiz yang pertama ni, yang saya highlight yang pertama ni, ini adalah yang very simple, straightforward keperluan yang perlu pesara isi. Basically kita just isikan tajuk quiz ni, and then kita isikan, kita kena pilih set soalan mana yang kita nak buat untuk quiz yang kita nak create ni lah. And then kita perlu assignkan kepada group yang mana. So assign group buat masa ni memang terpaksa pilih satu persatu sebab kita nak asingkan keputusan ujian mengikut group. So pesara kena boleh gunakan set soalan yang sama tapi kena assignkan untuk different group. Nanti kita akan tengok pada bahagian quiz result nanti macam mana. Okay, yang critical yang kat sini saya akan explain dalam slide yang seterusnya. Okay, untuk penetapan tarikh dan masa dan juga durasi masa. Ini lebih kritikal, nanti saya akan tunjukkan dalam slide yang seterusnya. Dan untuk list of quiz, ini list of quiz. So macam saya cakap tadi, kalau kita lepas kita create soalan baru, dia akan masuk kat sebelah kanan, dan di sini akan ada senarai, dan kita boleh delete, tapi yang ini kalau kita delete dia akan hilang lah daripada pelajar punya result, pelajar pun tak boleh jawab dan sebagainya, memang tak boleh tengok lah kuis berkenaan. So edit dekat sini penting juga So edit dekat sini penting, yang mana nanti saya akan terangkan di slide yang seterusnya, yang mana edit digunakan untuk kita extend masa. Okay, kita nak extend masa pelajar untuk menjawab kuis. Yang ni kita terpaksa edit di dalam quiz setup ni. So maksudnya dalam kuis-kuis yang kita dah buat, contoh kita nak extend untuk kuis 1 ni, kita nak extend, mungkin ada pelajar yang tak sempat menjawab dan sebagainya, so kita nak extend tarikh. So kita kena edit dekat sini. Nanti saya akan tunjukkan dalam slide yang berkaitan dengan untuk extend kita punya kuis. Baik, kita tengok seterusnya untuk detail ni. So kalau kata pesara masukkan ni contoh kuis 1, set soalan 1, assign kepada group A. Kemudian dia dekat sini dia kena setting. Okay, so ada dua bentuk setting. Sebenarnya kalau kita tengok daripada bentuk setting yang pertama dan bentuk setting yang kedua, perbezaan dia cuma dekat bahagian sini saja. Time duration off, time duration on. So dekat skrin pelajar, kalau kita offkan time duration, so apa yang kita dapat lihat dekat sini, dia tak ada countdown tarikh. Countdown masa dekat bahagian pelajar. Kalau kita setkan time duration, kita onkan time duration, bermaksud dekat bahagian pelajar nanti dia akan nampak countdown tarikh dia. Berapa lagi masa yang dia boleh tinggal untuk dia jawab soalan. So yang ini sebenarnya lebih sesuai untuk macam kita buat exam ke atau midterm ke, yang mana kita perlu serikkan pelajar untuk jawab dalam masa yang diperuntukkan. Okey, kalau yang ini dia tak ada masa yang diperuntukkan. Yang ini cuma kita setkan tarikh untuk ujian ini dipaparkan. Sorry. Baik, nanti saya akan tunjukkan detail dia. Ini cuma saya tunjukkan perbezaan dia lah. So kita perlu ingat yang itu je lah sebenarnya. Ada time duration dengan tiada time duration. Dua tu saja. Okey, untuk kaedah yang pertama. Okey, bagi kaedah yang pertama, yang ini bila kita off time duration. So off time duration yang ini lebih simple.
untuk sesuai untuk buat macam kuis yang kita boleh bagi masa pada pelajar, so pelajar boleh bebas lah dia nak jawab masa bila-bila yang dia free. So terutamanya masa sekarang ni mungkin kita tak boleh nak kita tak boleh nak nilai seorang pelajar secara terus dalam kelas, tapi kita boleh nilai melalui kaedah satu ni, yang mana kita boleh bagi kuis untuk diselesaikan dalam 2-3 hari sebagai contoh. So dekat sini ini contoh kalau pensyarah setting. So dia setkan this quiz will be available pada 20 Mei, pukul jam 12. 12 pagi. And then 12 pagi, pukul 12 lah, betul lah, pukul 12. Dan quiz ni akan tamat pada 21 jam pukul 11.59 malam. Dan kita tengok sini adalah off. So ini adalah perangan dia. Maksudnya ujian ini hanya boleh diakses pada 20 Mei jam 12.30 malam. So dia boleh tengok ujian ni pada 12.30 malam sahaja. So sebelum 20 Mei dia tak boleh tengok. Dia tak boleh akses pun ujian ni. Dan kita setkan tidak dapat diakses selepas 21 Mei jam 11.59 malam. Kalau kita tengok ini, kita dah nampak ujian ni boleh dibuat dalam masa 48 jam. Untuk lebih spesifik. Sebab kita kena tetapkan masa dekat sini, so dia akan jadi lebih spesifik. Kalau kita tak tetapkan masa, dia akan lagi loose lah. Kita tak tahu dia sampai pukul berapa dia boleh akses. So kat sini juga saya mention maksudnya pelajar bebas, tak ada had masa yang ditetapkan. So bila kita set macam ni, so apa yang pelajar akan nampak seperti inilah, seperti yang saya tunjuk pada slide yang sebelum ni. So pelajar tidak akan nampak sebarang time duration dekat sini, dan kita boleh tengok situasi-situasi yang mungkin pelajar akan hadapi semasa menjawab ujian nanti. So kalau ini situasi dia. So kalau setting yang kita buat tadi seperti ini, so situasi dia jika pelajar diakses soalan pada 20 Mei 2020 pada jam pukul 8 pagi. So kalau kita tengok sini jam 8 pagi dan kita compare dengan kita punya setting ni, so memang valid lah. Memang dia boleh masuk ke dalam ujian kita dan dia boleh keluar masuk. Maksudnya kalau kata dia rasa tengah buat kuis tu tiba-tiba dia nak rehat sekejap ke apa ke, dia boleh keluar. Boleh tutup ataupun boleh shutdown internet sekalipun. Kalau internet tak ada pun dia masih lagi boleh sambung. Dia boleh pergi balik pada kuis dan dia boleh continue mana yang dia belum selesai menjawab. So jawapan yang telah disimpan tadi dia tak akan hilang. Walaupun dia belum submit lagi. So dia just boleh jawab. Mungkin dia isi dia jawab soalan 1, 2 dan 3 contohnya. So dia ada lagi 10 soalan. So dia yang 3 tadi memang disimpan. So dia boleh jawab mungkin petang sikit kalau ada masa. So kalau dia keluar, contoh kat sini dia masuk pukul 8, tiba-tiba dia keluar, ni boleh masuk balik. Dan apa yang berlaku kalau kata ni pelajar yang jenis last minute lah, jenis yang macam relax dulu lah, ini hari-hari last sikit, ujung-ujung barulah kita buat kan. So itu antara mungkin kemungkinan yang berlaku. So sekiranya pelajar dia mengakses pada 21 hari bulan pada jam 23.59. So kalau kita tengok dekat sini, ini masih lagi valid lagi dekat sini. So dia masih lagi boleh menjawab soalan. Sebab kita ibaratkan seolah-olah macam pintu lah. So kalau pintu tu masih terbuka, dia boleh masuk. Tapi kalau pukul 12, pintu dah tutup. Tapi dia masih ada dekat dalam. So maksudnya kalau dia dah sempat masuk, so dia boleh jawab soalan tu. So dia boleh jawab selagi selagi dia tidak keluar. So maksudnya kalau dia keluar and then dia try masuk balik, so saya rasa dia memang tak sempat nak jawab sebab masa pintu tu dah tutup dah. So kena pastikanlah, yang ni kita kena maklumkan pada pelajar lah
Sebab saya ada tengok ada kes sebelum ni, memang pensyarah komplain, dia kata pelajar dia tak dapat nak masuk, tak dapat nak jawab ujian. Tapi saya tengok ada pelajar lain semua okey, tak ada masalah. Dia je seorang ada masalah, tak boleh jawab. And then saya tengok rupanya dia memang dia access pada jam pukul hujung-hujung, kemudian dia keluar and then dia tak sempat jawab lah. So dia akan effect lah markah dia. Mungkin dia sempat jawab 1-2 soalan and then dikira 1-2 soalan sajalah. So yang tu kena mention lah pada pelajar supaya elakkan untuk masuk untuk jawab kuis pada saat-saat terakhir. Tapi jangan risau, yang ni kita boleh extend masa. Nanti saya akan tunjukkanlah masa kalau bagi pelajar-pelajar yang bermasalah ni, yang kat atas budi bicara pensyarah untuk extend masa, saya akan tunjukkan dalam slide yang berikutnya. So situasi yang ketiga adalah situasi yang mana pelajar masuk pada 22 Mei jam pukul 12:01. So ini memang tak boleh masuk dah. Pelajar tidak benarkan untuk menjawab soalan. So dia memang pintu dah tertutup, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia memang kena merayu lah pada pensyarah untuk buka balik soalan tu dan sebagainya. So ini adalah kaedah yang pertama, kaedah yang kita time duration off. Kita tengok untuk kaedah yang kedua. So kaedah kedua, ini adalah time duration on. So seperti yang saya maklumkan pada slide yang sebelum ni, kalau di paparan pelajar dia akan nampak macam ni. So dia akan nampak time left dia berapa. Kalau kita setkan 60, so dia akan ada 60. Dan benda ni akan countdown sampai ke 0 second. So kita tengok dekat sini, dekat dalam setting yang pensyarah buat, masih lagi sama. Maksudnya tarikh dia mula daripada 20, tutup pada 21 pada pukul 11.59. So settingnya sama macam kaedah 1, cuma beza dia kita tambah time duration. Okay, kita tambah time duration. So maksudnya kat sini ujian ni sama je macam yang sebelum kaedah 1, maknanya dia boleh diakses pada 20 hari bulan dan dia tak boleh diakses pada 21 hari bulan pukul 11.59. Dan pelajar, tapi yang dia ada extra dekat sini, pelajar perlu menyelesaikan ujian dalam masa 60 minit sahaja selepas ia dimulakan. Okey, so maksudnya kalau kata, nanti saya akan tunjukkan situasi dia sebentar lagi. Okey, dan juga masa tetap berjalan walaupun internet terputus dan pelajar keluar. Ini pun kena maklumkan pada pensyarah lah. Pada pelajar. Sebab benda ni kalau kita buat real punya examination, so kita kena setkan masa tadi. Masa tu memang kita tak boleh berhentikan. Logiknya lah kalau kita buat ujian secara fizikal contohnya, pelajar masuk dalam bilik ujian. So bila dah masuk dalam bilik ujian, dia kena jawab lah sampai 60 minit tadi. Dia tak boleh lah kata tiba-tiba dia rasa nak pergi tandas. So dia pergi tandas, kemudian dia masuk balik. So masa dia tetap berjalan walaupun dia duduk dekat tandas setengah jam ke sejam ke, so masa dia tetap berjalan. Okay. Rumah saya tak amalkan. Oh sorry, saya ingat ada nak tanya. Okay, baik. So sekarang ni okay, kita tengok situasi dia macam mana. So situasi untuk akses kepada kuis masih lagi sama, tapi beza dia dekat time duration. So kita tengok senario dia. So senario dia yang ni saya bagi satu senario je lah. So kalau kata pelajar tadi dia mula menjawab pada jam 8 pagi, okay, pada jam 8 pagi 20 hari bulan Mei. So kalau dia masuk sahaja, dia punya durasi dia akan terus berjalan. So dia akan set sebagai 60 minit. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia akan countdown ni lah. Bila dia masuk je, dia akan nampak skrin macam ni dan masa terus berjalan. Okay, sekali lagi saya ingatkan, masa ni akan berjalan dan tak akan berhenti. Dia buatlah macam mana pun dia tak akan berhenti. So pada pukul 8 ni dia dah boleh menjawab soalan. Kemudian tiba-tiba pukul 8.20 dia terputus internet ataupun dia keluar, dia nak pergi tandas dan sebagainya. So masa dia sekarang dah tinggal 40 minit. Okay, sebab dia dah ambil masa daripada 8 sampai 8.20. So dia dalam sekitar ni dia dah guna 20 minit.
Okay, so kalau dia keluar, internet terputus dan sebagainya, dia tak boleh melihat soalan. Okay, so masa dia dah keluar, so dia keluar, dia tak nampak lah soalan tadi kan. Okay, and then tiba-tiba dia masuk balik, mungkin internet dia dah okey ke apa ke, baru dia berjaya masuk balik dalam pukul 8.50. So maksudnya masa dah berjalan hampir berapa minit ni? 30 minit. Okey, dah masa 30 minit. So dia tinggal lagi 10 minit saja untuk nak jawab soalan tadi. So dia masih lagi boleh menjawab, tetapi masa dia cuma tinggal 10 minit sajalah. So kalau apa yang dia sempat jawab dalam 10 minit, itu yang dia akan direkodkan dalam MyGuru. Baik, kalau kata dia masuk selepas ini, Cik Liza nak tanya. Okey. Ya. Yeah. Kalau ada tak setting untuk kita setkan satu soalan tu berapa minit ataupun saat dia muncul dekat skrin? Oh, tak, setakat ni tak ada lagi features yang macam tu. So kalau student kita macam dia meniru pun boleh lah kan? Sebab soalan tu dia akan keluar seberapa lama yang boleh selagi pelajar tak bagi jawapan, betul? Sebab dia macam ni lah, sebab kalau kita nak kata nak pantau pelajar meniru dan tak meniru ni dalam ujian online, sebenarnya memang benda yang memang susah lah nak buat. Tapi sebenarnya kalau kita set masa dan soalan yang dipaparkan juga adalah rawak, okay? So maksudnya soalan mungkin kalau dia nak bincang pun sebenarnya dalam masa 60 minit pun sebenarnya adalah sukar sebenarnya. Kalau kata tiba dia boleh buat video call antara soalan yang dia nak bincang dengan kawan dia, soalan satu apa, soalan dua apa, so dia tak nampak sebab soalan satu pelajar A dengan soalan satu pelajar B tak sama, so dia tak sempat pun dia nak berbincang sebenarnya kalau kita ikutkan lah. Dan sebenarnya kalau sorry, ada soalan ni? Tak, sebab maksud saya yang meniru tu bukan dia bincang dengan kawan dia. Sebab kan sekarang ni kita buat online, so dia ada nota semua online. Itulah. Ya, okay, maksudnya dia boleh tengok apa internet dan sebagainya kan? Tengok buku ke apa. Yelah. So, baik, saya faham soalan tu. Maksudnya yang itu sebenarnya di luar kawalan kita sebenarnya. Kalau kita buat ujian, terutamanya ujian online, mana-mana ujian online pun memang secara fizikalnya memang kita susah nak pantau lah daripada bentuk tu. Cuma apa yang kita boleh buat bergantung pada kreativiti pensyarah lah untuk buat soalan yang mungkin tak ada dijumpai dalam buku dan sebagainya, ataupun soalan tu kena mantap. Betul Dr. Syakinas tulis. So soalan tu memang kena mantap, maksudnya tak boleh dicari dalam internet dan sebagainya. Boleh? Okay, so sekarang ni saya rasa faham untuk yang kaedah 2 ni. So kaedah 2 dengan kaedah 1 beza dia cuma ada time duration ini sahaja. So kalau time duration ni di on kan, inilah kesan dia lah. Maksudnya dia akan ada masa ni. Dia akan straight-kan masa. Cik Miza. Ya. Kalau maksudnya setiap soalan tu bila dihantar kepada pelajar akan dapat susunan soalan tu berbeza-beza ke? Ya, soalan dia berbeza-beza. Walaupun pensyarah set soalan satu ni ada contoh ni saya buat soalan 3 ni, yang ini. So pensyarah pelajar A dengan pelajar B dia takkan nampak yang sama. Okay, so yang itu tak ada dalam setting MyGuru, so tak perlu setting. Memang kita dah automatic setkan semua soalan yang diberikan pada pelajar akan automatic random. Susunan soalan akan automatic random. So dia memang tak boleh nak bincang dengan kawan-kawan dia. Kecuali kalau kata soalannya hanya 1 atau 2, so dia akan ada kemungkinan lah soalan 1 tu sama dengan pelajar lain. So kalau kata soalan tu lebih daripada 10, memang kadar dia punya randomization tu memang lebih lebih susah lah pelajar nak guess yang sama.
Okey, bagaimana pula dengan soalan yang berbentuk kita kata soalan satu dia berkait dengan soalan dua, something macam tu. Yang itu buat masa ni saya nampak je yang itu. Tapi buat masa ni dia tak support lagi untuk group by soalan. Maksudnya ada dalam satu soalan dia ada soalan-soalan kecil kan. Contoh macam saya soalan berkaitan dengan petikan bahasa Melayu dan sebagainya. So ada petikan kemudian dia kena jawab berdasarkan petikan tadi. So buat masa ni memang tak support lagi untuk dalam MyGuru. Features untuk group by soalan itu tak support lagi. Tapi memang kita sebab request banyak untuk randomization, so kita proceed dulu untuk randomization. InsyaAllah nanti saya akan cuba untuk buat option pada pensyarah, so boleh tetapkan sama ada nak random ataupun tak random lah, untuk cover soalan yang jenis yang perlukan yang tak perlukan random, maksudnya dia perlu ikut sequence yang telah ditetapkan kan. So nanti yang tu kita akan tambah baik kemudian lah. Tapi buat masa ni memang semua soalan yang di-set up bila diberikan pada pelajar memang 100% randomized. So memang dia takkan sama Baik, boleh saya sambung sebab masa pun macam saya belum masuk demo lagi Boleh. Boleh Okey, sampai tadi. Okey, kita nak tengok macam mana kita nak lihat markah pelajar. So selepas kita dah assign ujian tadi, so pelajar pun dah jawab apa semua so kita akan tengok dia punya result di sini. So pada bahagian online assessment ada menu untuk quiz result. Baik, untuk quiz result yang ini untuk skrin paparan pensyarah So apa saja yang pensyarah set up dekat dalam quiz setup, so dia akan senaraikan dekat sini. And then kalau kita nak tengok result dia, so kita kena klik lah mana satu quiz yang kita nak lihat. Then yang ni dia akan split by group. Dia group dia asing sebab kita set up pun asing. So kita akan nampak quiz tu berasingan So bila kita klik show result, sini ada sedikit quiz information, maklumat quiz tadi. Dan dia akan ada dua kotak dekat sini. Yang kotak yang pertama adalah senarai pelajar yang telah hantar dan senarai pelajar yang belum hantar. Okey, baik. Dan dekat senarai pelajar yang telah hantar, kita dapat tengok dekat sini akan ada dia punya markah dia. So markah dekat sini memang automatic kira. Yang penting pensyarah kena setkan jawapan dekat dalam soalan pensyarah yang masa set up quiz sebelum ni. So pastikan kita set up jawapan dia, baru dia akan kira markah tadi. Kalau dia tak set up, dia tak kira lah. And then dia akan terus bagi dalam bentuk percentage berapa. Kemudian kita ada option untuk redo quiz. Yang ini saya akan terangkan nanti dalam slide saya yang seterusnya, macam mana kita nak bagi pelajar untuk attempt semula quiz ataupun redo quiz. Okey, dan dekat sini kalau perasan kalau kita terus bagi pelajar jawab quiz, so kalau dia sedang menjawab, dia akan keluar macam ni, maksudnya dia belum proses lagi dia punya jawapan dia sebab dia belum submit. So dia akan keluar dekat sini, maksudnya dia sedang menjawab. Nanti bila dah selesai dia submit, dia akan keluar macam ni lah markah dia. So yang lain-lain ni memang dia tak start apa lagi. So dia tak klik untuk tengok soalan. Baik, itu untuk melihat markah. So melihat markah sebenarnya very straightforward. Just klik je show result dan akan nampak lah dekat sini untuk pensyarah Yang complicated cuma bagi saya part quiz setup tu, itu saja yang macam a bit complicated setting dia. Baik, boleh kita teruskan untuk melihat masalah. Okey, ini adalah soalan esei. Soalan esei tak sesuai digunakan dalam online assessment sebab memang kita cuma boleh set soalan dua jenis je. Multiple choice dengan multiple answer. So kalau untuk soalan esei, saya galakkan pensyarah untuk menggunakan assignment. So boleh gunakan platform assignment untuk menjawab esei. So ada soalan tadi berkaitan dengan berapa jumlah jawapan Berapa jumlah jawapan setakat ni tak ada limit. Boleh je tambah je berapa banyak jawapan pun.
Kita boleh jawab soalan dulu ke Iniza? Jawab soalan dulu. Oh tak ada, saya sempat terbaca je. Okey, ada soalan apa? Okey. Soalan daripada Dr. Shirley. Okey. Soalannya, my subject involve the use of a lot of mathematical symbols and formula. Can online assessment support it, especially when I prepare questions? Okey, untuk soalan matematik. Nanti saya akan demokan sebentar lagi soalan matematik. Bagus soalan tu. Yang tu saya akan demokan. Tapi apa yang saya boleh cakap dekat dalam teks editor boleh buat, alamak mana slide dia. Ini so dalam ni memang tak boleh type formula dalam ni, tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh gunakan Microsoft Word. So kita boleh design dulu dekat Microsoft Word tu, kemudian kita boleh copy dan kita paste dekat sini. Jadi saya akan demokan dalam sesi demo sebentar lagi untuk formula matematik. Boleh Boleh. Okey, baik. Kita sambung untuk masalah berkaitan dengan pelajar. Ini antara yang kita terima komplain sepanjang online assessment ni digunakan. So ini betul lah. So antaranya adalah pelajar terputus internet semasa ujian. So ini yang biasalah tak tahu lah, mungkin alasan ke ataupun memang internet tu terputus, saya tak pasti, tapi ini antara yang berlaku lah. So bila internet terputus, so pelajar tak perlu risau, yang mana jawapan yang pernah dia jawab sebelum ni dia tak akan hilang. So kalau kita tengok online assessment pada MyGuru lama, yang itu dia memang hilang. Kalau internet putus, dia tak sempat nak submit, dia hilang. Tapi untuk MyGuru baru, kita dah memang set kan, dia klik je dia terus save. So dia takkan hilang dia punya jawapan dia. So jangan risau, so maksudnya pelajar boleh sambung balik. So kalau kata betul internet dia terputus, dia cuba guna kaedah lain pula, mungkin dia pinjam wifi orang lain ke apa ke, so dia boleh sambung balik. Yang mana dia tak perlu nak sambung daripada mula, dia cuma sambung daripada mana yang dia terputus tadi. So jawapan yang dia dah masuk sebelum ni boleh disambung. Tapi sekiranya dia cuba sambung, internet tak berjaya nak dapat juga sampai dah tarikh tutup, so tarikh dah tutup, yang itu memang pelajar dah tak boleh nak jawab. So itu adalah tertakluk pada budi bicara pensyarah lah. So yang mana pensyarah boleh bagi dua kaedah. So sebenarnya kena buat dua-dua ni sebenarnya. Yang mana pensyarah perlu melanjutkan tempoh masa untuk menjawab, dan pensyarah perlu redo balik. So dia boleh jawab semula lah. Alright. So kita tengok kalau dia tak sempat menjawab. Okay, so ini isu kalau tak sempat jawab, yang mana pensyarah perlu extend dia punya quiz. Okay, untuk extend quiz, perlu pergi kepada quiz setup. So macam yang saya tunjukkan di slide yang sebelum ni, pensyarah perlu pergi kepada quiz setup, dan dia kena kemas kini balik. So ada button edit dekat dalam quiz yang kita dah buat sebelum ni. So kita kena tekan button edit, dan kita akan nampak balik setting untuk quiz, tarikh quiz. So tarikh tu mungkin dia dah terlepas, mungkin dah hari yang seterusnya. So kita just ubah je tarikh ni, lanjutkan kepada mungkin 23 bulan Mei. So kalau kita lanjutkan ni, pelajar-pelajar yang lain yang tak ada masalah, yang dah selesai jawab apa semua, dia takkan ada kesan. Maksudnya pelajar yang dah berjaya submit, so dia boleh teruskan macam biasa. Maksudnya markah dia kita reset balik lah. Kita tak adalah suruh paksa seorang tak dapat jawab, okey semua kena jawab balik, tak. Maksudnya kita yang mana yang bermasalah sahaja, kita boleh extendkan masa supaya dia boleh jawab. So tak perlu risau untuk kalau kata semua pelajar nak kena jawab balik semula. So cuma yang pensyarah kena ingat, kena tambah dekat sini lah, kat quiz setup, edit, and then tambah je, extend je tarikh kat sini. Baik, itu untuk extend dia punya tarikh. Kemudian apa yang perlu pensyarah buat, pensyarah perlu setkan siapa yang pelajar yang perlu mengulang. Contohnya kalau kata
pelajar yang ni. So katakan pelajar Hafizah Raja'ah ni, dia markah dia sikit sangat. 2/10 je. So dia dah merayu-rayu nak nak jawab balik dan sebagainya. Mungkin kita rasa kita patut bagi dia peluang untuk dia betulkan markah dia. So kita boleh benarkan dia menjawab soalan redo quiz. So tapi sebelum kita tekan redo quiz, macam saya cakap tadi, kita kena tengok dulu tarikh ni masih tamat ke belum tamat. Kalau dah tamat, kita kena edit dulu masa tu, panjangkan dulu masa, baru kita boleh tekan redo and then baru pelajar boleh nampak. So kalau kita redo dekat sini tapi masa ni belum dah terlepas, so pelajar memang tak nampak sebab masa dah ke belakang, so dia tak boleh buat apa-apa. Okey. Dan pelajar lain memang tak terkesan lah. Kalau kata kita tengok sini, dia memang yang ada dia akan stay. Yang dah berjaya submit, dia akan stay kat sini. Dan bila kita tekan button redo, dia akan masuk ke dalam senarai yang belum disubmit. So maksudnya kita tahu pelajar tu sekarang dalam boleh buat semula dia punya exam dia. Sebab dia dikira sebagai pelajar yang belum hantar ujian. So dia boleh ni. Dan sekali lagi saya ingatkan, pelajar yang lain-lain yang ada masalah, so dia takkan terkesan. So kita tak perlu nak buat kuis ulangan dan sebagainya. Kita just edit balik kita punya kuis tadi. Okay, satu lagi isu yang ini pelajar tidak dapat melihat ujian. So ada komen mana biasa berlaku, ini yang melibatkan naming lah. Yang biasa berlaku bila pensyarah dia dah dia kata dia dah buat kuis, tetapi bila dia suruh pelajar dia jawab kuis, ini skrin pelajar so dia tengok tak ada. Kuis dia tak ada dalam senarai online assessment, dia tak ada pada skrin pelajar. So apa yang berlaku sebenarnya ini banyak kes yang mana pensyarah dia buat question bank. Okay, dia buat question bank tapi dia namakan sebagai kuis. Dia namakan sebagai kuis. So dia punya assumption bila nama sebagai kuis, itu adalah kuis sebenar yang pelajar akan nampak. Tapi sebenarnya itu bukannya kuis sebenar, itu hanya set soalan yang ditetapkan dalam bank soalan. Itu yang berlaku lah. That's why saya tekan kat sini, kalau kata kita buat set soalan, kita elakkan menggunakan nama kuis satu supaya kita tak confuse sama ada ini adalah set soalan ataupun ini adalah kuis yang kita nak bagi pada pelajar. So bila nak jelas sikit pasal test bank. Sorry dah tak pergi demo ni kan, tapi nak tanya juga. Bila kita buat soalan dalam quiz bank tu, bila kita nak set kita punya quiz online assessment tu, kita boleh pilih tak daripada soalan test bank? Katakan kita ada 30 soalan, kita nak 10 soalan je. Tanya cepat ni in advance. Okey, terima kasih. Saya rasa saya dah tunjuk kat slide yang sebelum ni. Sebenarnya question bank adalah set soalan. Maksudnya kita bukannya pilih by spesifik soalan. Maksudnya kita nak ambil question bank 1 soalan A, question bank 2 soalan B, soalan C dan seterusnya. Kita tak boleh ambil macam tu. Kita kena ambil keseluruhan set soalan tu untuk dijadikan ujian. Maksudnya kita cuma boleh pilih, contoh kita nak buat kuis 1. So kuis 1 ni merefer kepada set soalan yang mana. So baru kita boleh buat kuis tu pada pelajar lah. Okay. So sebenarnya sekejap, Imiza kejap ya. Boleh, saya ada cadangan. Kita teruskan dulu dengan slot online assessment ni. Di hujung slot nanti saya akan buka Q&A kepada semua. Sebab saya bertanya daripada chat. Oh, itu betul. Boleh. Saya ikut slide ni je dulu nanti kita akan buka sesi sebab saya rasa panjang ni masa. Sebab nak kena demo dan ada go through 2 lagi modul. Okey, baik, ini saya ceritakan. Okey, untuk sesi demo seterusnya saya terus demo lah macam mana kita create soalan. Baik, kita tengok. Okey, untuk create soalan ini untuk pensyarah So pada online assessment, klik pada button question bank. Okey, kemudian kita boleh buat soalan. Set soalan my guru. Sila jawab semua. Baik, ini kita setkan.
Okey, selepas kita setkan, kita kena tambahlah soalan yang ada dalam set soalan kita. So ni untuk edit yang tadi ni edit soalan dan sebagainya, edit nama dia. Baik, kita try masukkan soalan. Okey, ini untuk set soalan My Guru saya perlu tambah, so sila jawab semua. So sekarang ni belum ada lagi, so kosong lagi. So kita perlu buat untuk soalan pertama, contoh saya buat multiple choice. So soalan dia My Guru mula digunakan pada, kemudian kita save question. Okay, so kita dah berjaya save. So bila dah save question, baru kita boleh terus tambah jawapan dia. So jawapan dia 2006, kita add, kemudian 2010, 2018, dan boleh add seterusnya lah, banyak lagi. Dan untuk meletakkan jawapan yang betul, so kita just klik saja. So jawapan betul dia 2006. So inilah. So kita pastikan dia jawapan yang betul tu kita dah set kan. Untuk tambah soalan baru, just klik the add question. Okay, kemudian masukkan jenis soalan lain pula. Okay, multiple select. So pilih itu yang ada di My Guru. Okay, ini contoh multiple select. So kita save. Pun sama juga. So dia akan ada dua kat sini. So pilihlah sini forum. Kemudian material dan juga katakan cosmet. Okay. So sama juga, kita kena tick mana satu jawapan betul. So dekat sini semua jawapan betul. So semualah. Okay, kemudian saya terus tunjukkan kalau kata untuk soalan matematik So ni contoh soalan matematik. Jawapan dia adalah multiple choice. So untuk soalan matematik, apa yang perlu pesara buat? Dia perlu pergi kepada Microsoft Word. So sebenarnya soalan dia masih lagi sama. Sila kira. Okay, saya katakan sila kira. Kemudian pergi pada Microsoft Word. So dekat sini kita boleh pergi pada insert equation kot Saya pun tak pasti macam mana nak letakkan katakan macam ni lah. Okay, so ini adalah equation mat dia. So apa yang perlu buat, just copy ni, copy kemudian pergi kepada soalan ni di My Guru, kita just paste saja. So bila kita paste, dia akan keluar dekat sini. So kalau kita save, so pelajar akan nampak dia punya equation dekat sini. And then kita boleh letaklah jawapan dia apa, katakan 10, kemudian 100, 1. Okay, pilih jawapan yang betul. So very straightforward. So setakat ni yang inilah. Ya. Okay, kemudian alamak, sekejap Mama. Aduh. Sorry, anak nak masuk bilik. Baik, so itu contoh soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Baik, sampai mana tadi? Okey, buat soalan. Okey, dah. Kita buat soalan. So seterusnya kita nak buat quiz setup. Syah gelak Syah. Biasalah kita kerja dekat rumah kan, memang gangguan-gangguan tu berlaku lah. So selepas kita dah set quiz, so kita nak kena lepas kita dah buat soalan, kita kena adakah susunan jawapan key in. Yang jawapan tu susunan jawapan tu saya pun tak pastilah. Tak apa, susunan jawapan sebenarnya tak kisah sangat kan.
sebab dia punya cara dia pilih tu dia ada problem sikit. Tapi memang pelajar akan nampak Oh kisah Oh kena ada jawapan 1 dan 2 Baik, tak apa, nanti saya akan tengok balik lah Tapi jawapan memang dia akan pilih jawapan yang betul. So maksudnya kalau kata susunan dia dah turun ke bawah dan sebagainya, itu jawapan yang betul, itu adalah jawapan yang betul Baik, untuk setup quiz. So untuk setup quiz, okay, kita kena setkan lah ni quiz My Guru, katakan My Guru. Baik, kita pilih mana tadi soalan tadi? Set soalan ujian My Guru, okey, set soalan ujian My Guru dan kemudian saya pilih pada set group A. Okey, ini yang setting yang saya cakap tadi lah. Ni ada masa ke tak ada masa. So untuk test ni saya buat tak ada masa dulu. So kita tekan je create. Baik, kemudian kita tengok macam mana pelajar punya akses. Sebentar saya buka pelajar. Pelajar. Mana kuis My Guru? Saya dah tak ingat dah kuis. Oh, kuis My Guru ni. Okay. Result. Kuis My Guru. Saya rasa guna siapa pelajar demo. Okay. Sebab saya nak tunjuk macam mana pelajar menjawab Baik, ini skrin untuk pelajar. So pelajar akan nampak dekat bahagian online assessment. So ini sebab saya dah test banyak kali, so dia ada banyaklah list dia dekat sini tapi kalau list yang saya baru add tadi adalah quiz My Guru. Oh, ada 2, dah create. Okay, untuk quiz My Guru. So macam mana dia jawab, so dia akan ada start now. So bila dia jawab, dia akan nampak macam ni. Ada progress dia, ada berapa soalan dia. So soalan 1 dia klik. So yang ni dia kena pilih lah apa jawapan dia, 100. Okay, kemudian dia save. Kemudian nombor 2 3 baik 3. Kemudian 2006. Baik, save. So bila dia dah selesai, dia boleh submit. So automatic dia akan dapat markah dia. So macam saya tadi jawab ada 1 salah, so saya dapat markah 2/3. Okay, baik, simple je. Kalau nak tunjuk demo kalau kata nak redo soalan ni, so macam mana nak buat? So kat pensyarah boleh tengok dekat bahagian result dia balik. Okay, quiz My Guru. Okay, dalam result ni ada pensyarah yang pelajar yang dah submit, dia akan keluar dekat sini. So kita boleh redo ni. Tapi sebelum redo, kita kena pastikan tarikh kita masih valid Tarikh masih valid. So kalau tarikh tak valid, pergi pada quiz setup. Baik, dan kita tengok pada quiz My Guru tadi. Quiz My Guru. Okay, quiz My Guru. Kemudian kita kena extend tarikh dia. Okay, so extend je tarikh sampai sini. Okay, kemudian save. Baru kita boleh tengok dekat result kita. So tarikh dah extend, baru kita boleh tekan button redo. So kalau kita tekan je button redo, so nama dia akan masuk dalam senarai yang belum submit. Jadi apabila pelajar tu dia tengok balik dekat dia punya My Guru, sekarang tadi dah submit kan, ada markah. Okay, so sekarang dia dah boleh jawab semula. Okay,
Dia boleh jawab semula, isikan mana-mana, kemudian dia submit semula. Baik, itu untuk demo untuk quiz. So saya rasa boleh faham ke Nanti slide tu saya akan sharekan juga. Nanti kalau tak clear, ya. Assalamualaikum. Saya nak interrupt sekejap saja. Tadi Cik Miza ada tunjukkan kopi formula matematik kan? Ya. Kalau untuk yang picture saya tak nampak lah dia punya button arahan yang maksudnya kita boleh paste ke. Untuk picture setakat ni kita boleh cari gambar dekat dalam internet and then kita boleh pastekan terus dalam editor. Dalam editor? Contoh maksudnya dekat dalam online assessment, pensyarah. Dalam question bank, okey, contoh dalam soalan ni, katakan kita nak tambah gambar dalam ni. Okey, so kita just cari gambar, contoh gambar math. Okey, apa-apa gambar lah. So kita rasa kita nak guna gambar ni, dan kita copy je image ni, kemudian kita boleh tampal dekat sini macam ni. Okay, so kita copy image copy image daripada internet. Okay. Tapi kalau untuk gambar sendiri, buat masa ni sama juga dalam MyGuru tak dibenarkan lagi. So apa yang kita boleh buat, alternatif dia, so kita boleh buka gambar kita, mana contoh mana-mana lah gambar saya apa yang perlu kita buat, kita gunakan snipping tool. Kemudian basically kita buat screenshot. Contoh kita nak ambil gambar ni, okay, kita buat screenshot. Kemudian kita boleh pergi kepada IMGBB. Ini image hosting yang dekat luar. Kita boleh letakkan gambar tu dekat dalam internet. Okay. Contoh gambar ni lah, gambar dalam komputer kita. Ni gambar kita. Okay, so kita upload dekat internet. Kemudian kita tengok gambar ni. Okay, so kita rasa kita nak pakai, so kita copy and then kita sama macam tadi. Kita letakkan juga di dalam kita punya text editor tadi. Boleh buat masa ni lah. So kita belum benarkan untuk allow untuk pensyarah upload gambar direct. Sorry? Kalau kita memang tidak dibenarkan untuk insert picture. Insert picture bukan tak boleh insert picture. Kita tak boleh hostkan gambar tu dalam MyGuru buat masa ni. Nak insert picture boleh, ambil daripada internet, copy dan pastekan dalam MyGuru. Even yang URL tu pun kita tak boleh ambil dia sebagai share. Kalau URL macam ni. Kalau URL contoh ni kan. Macam ni. Okey, katakan ni view image. Ni URL dia kan? Ni kan? Tak perlulah copy URL ni, copy je image ni. Copy image ni terus. Tak perlu copy URL ni. Copy image, kemudian tampal terus dekat dalam kita punya ni. Apa nama ni? Sini. Tampal terus. Tak payah masuk URL. Copy paste je. Lagi senang kan? Alright. Thank you. Baik, saya rasa untuk online assessment setakat itu saja. So basically yang perlu pensyarah ingat adalah question bank untuk set up soalan, kemudian kita set up kita punya quiz, and then last kali kita boleh tengok result. Okay, dan result untuk buat pelajar nak attempt semula dan sebagainya, kat situ jugalah. Baik, kita tengok balik slide. So kita nak tengok pula yang kedua, iaitu web conferencing. Apa dah? Sebelah lebih dah. Okay, untuk web conferencing, sekejap ya. Ya. Boleh kita pergi ke web conferencing, kita jawab dulu soalan online assessment boleh tak? Boleh. Banyak juga soalan ni. Okey. Daripada Dr. Nasinayan, Okey. Sekiranya soalan ada 50, pelajar kena jawab hanya 40 dan soalan adalah rawak. Boleh atau tidak? Tak boleh. So soalan tu dia kena jawab semua. Kalau kita set soalan, dalam set soalan ada 40, so kita kena jawab ada 50 lah kena jawab. So kalau mana soalan yang kita tak nak pelajar jawab, kita kena keluarkan daripada set soalan kita. Buat masa ni lah, macam tu lah dia punya kaedah dia. Okey, jelas.
soalan berikutnya, sekejap ya, saya kena scroll ke bawah. Okey, daripada Dr. Muhammad Fazil Nizamli, apakah peperiksaan ahli akan menggunakan platform MyGuru? Oh, yang itu saya rasa saya tak boleh jawab kot. Yang itu PPA lah kot yang tentukan sama ada nak guna MyGuru ke ataupun guna platform lain ke, saya tak pasti. Dr. Syakira, nak tambah ke? Okey, Assalamualaikum Cik Imiza. Untuk kita punya final exam ni, kita tahu kita memerlukan kalau secara face to face kita ada invigilation kan. Jadi untuk kalaulah dalam sistem kita, adakah sistem kita boleh menampung keperluan tersebut, iaitu dari segi proctoring ataupun invigilation? Proctoring tu maksudnya macam mana? Maksudnya ada orang pantau soalan ujian, sesi ujian tu kan? Sistem pemantauan lah, maksudnya melalui sistem kamera dan sebagainya lah. Maksudnya dia memerlukan proses pemantauan tu, built-in kamera contohnya untuk memastikan bahawa ia boleh berlaku. Okey, faham. Setakat ni kalau ada yang tu mungkin kita boleh buat final exam. Boleh saya respon. Setakat ni untuk MyGuru memang tak ada lagi lah sebarang features untuk recordkan kamera dan sebagainya. Tapi kalau tak silap saya ada satu webinar mana saya tak ingat, tapi dia ada share pasal safe browser. So safe browser, safe exam browser. So yang tu possibility untuk buat tu boleh. Itu kena, tapi saya rasa itu kena part lebih teknikal sebenarnya itu untuk set upkan ujian tu, yang mana dia boleh restrictkan browser pelajar. So pelajar nak akses ke soalan dia kena melalui software safe exam browser tu. So dia kalau dia tak ada software tu, dia tak boleh nak tengok exam. And then apa yang software tu buat, dia akan hidkan pelajar punya screen. Dia tak boleh copy, klik kanan, copy paste ke, dia tak boleh browsing internet dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu pun susah juga kita nak control, yang mana pelajar mungkin boleh bawa dia punya komputer kedua untuk browsing internet, ataupun dia boleh guna phone untuk browsing internet. Tapi dari segi features yang boleh boleh pantau ada kamera ke apa, setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Yang tu mungkin ada soalan yang lebih mungkin ada exam test yang lebih canggih lagi lah yang di pasaran lah. Saya tak pastilah yang tu buat masa ni. Saya soalan kedua saya teruskan. Daripada Dr. Ramlah, adakah soalan pada skrin boleh dikopi oleh pelajar? Soalan pada skrin boleh dikopi? Of course lah boleh. Sebab kita punya sistem guna web browser dan kita tak kontrol sebarang features right click ke apa. And then kalau kita control sekalipun features right click melalui scripting, so pelajar still boleh ubah. Melainkan macam saya cakap, dia pakai yang safe exam browser. Itu memang tak boleh buat apa. Nak copy paste, nak print screen, nak apa pun tak boleh. Tapi sebenarnya macam saya cakap, kalau kata pelajar tu nak menipu, dia boleh macam mana cara pun. Kalau dia tak boleh print screen, dia boleh ambil gambar guna phone. Dia boleh ambil snap gambar and then dia share kan dekat pelajar lain lah. So benda tu memang antara kekangan yang dihadapi apabila kita buat ujian online. Bukan masalah sistem, ini lebih pada masalah individu tu sendiri. Okey, daripada Dr. Nafizi, jika ada keperluan gambar raja yang khas yang dibuat pensyarah, boleh tak cara gambar tu diupload? Rasanya Cik Miza ada tunjuk tadi kan? Saya dah tunjuk tadi. So kena upload dekat yang luar dulu, kemudian boleh copy paste dalam MyGuru. Dari Dr. Nasinayan, ada tak function untuk export markah ke Excel? Tak ada. Yang tu pun tak ada lagi pada masa ni. Dr. Ibrahim Hashim, bagaimana untuk soalan esei, sesuai tak buat di sini? Rasanya ni dah jawab tadi. Dah jawab kot, boleh buat kat assignment. Maksimum daripada Dr. Syakina Desa, berapa maksimum pilihan jawapan MCQ? Pilihan jawapan yang bawah tu kan, tak ada limit. Boleh letak je berapa.
Okay, daripada Dr. Siti Syuhaida. Hi, I have a question. Is it possible to create a feature where question can be constructed on Excel format first, then we just import to My Guru? Tak ada juga. Yang tu pun tak ada. Semua kena buat kat My Guru. Okay. Sekejap saya scroll kat bawah lagi. Okay, daripada Dr. Nazre. Question bank boleh tak buat folder? So boleh kumpul soalan ikut chapter. Pun tak ada juga. Setakat ni tak ada juga. Daripada Dr. Shirley, can the system support LaTeX? LaTeX tu yang Max kot saya rasa. Sama macam yang saya cakap tadi lah, boleh copy paste daripada Word. Dr. Ramlah, adakah susunan jawapan sama masa kita key in? Oh, yang ni tadi rasanya dah dijawab. Susunan jawapan tu nanti saya kena check balik dia punya susunan tu. Okay. Markah pelajar boleh terus export ke MySys tak? Dari Dr. Nur Samsina. Tak ada lagi, features export tak ada lagi. Daripada Dr. Syakina Desa, selepas tamat kuis, adakah pelajar dapat hasil ujian? Sorry, tak dengar. Soalan dari Dr. Syakina Desa, selepas tamat kuis, adakah pelajar dapat hasil ujian berserta soalan-soalan? Sama seperti bila kita pulangkan kertas jawapan kuis pelajar. Bermakna pelajar nak tengok balik kan, masa pelajar nak semak balik apa jawapan yang dia jawab kan. Yang itu dalam proses. Yang itu tengah buat. Tapi belum keluar lagi. Yang ni soalan daripada FB Live. Daripada, saya rasa ni daripada Encik Rashidi. Boleh tak skrin pelajar menjawab diberikan juga kepada pensyarah untuk test view? Masalah, bila pensyarah create quiz, mereka tak nampak apa yang student nampak on screen mereka. Kalau view tu pensyarah nak tengok juga, boleh tak? Dia sebenarnya view pensyarah dengan view pelajar dia sama je. Kalau saya tunjuk dalam slide yang sebelum ni, apa yang pensyarah setkan, mungkin saya tak pasti, mungkin dalam slide yang saya ada tunjukkan slide macam mana pelajar view So ini pelajar view. So pelajar view cara dia macam ni. Cuma pensyarah punya view, dia punya soalan ni letak dekat sebelah sini. Tu je beza dia. Kalau tengok dekat setup soalan pensyarah, ini soalan pensyarah. Soalan senarai ni dekat sini. Tapi setup soalan pelajar diletakkan di sini. Itu je beza dia. So basically semuanya sama. Dan soalan macam saya cakap tadi, soalan adalah random. So dia tak, kalau dia tengok pun dia tak akan nampak yang sama lah dengan pelajar punya nampak. Okay. Daripada Dr. Nasir, macam mana satu soalan dan dua jawapan betul, markah nak set macam mana? Saya rasa soalannya satu soalan ada dua jawapan betul. Macam mana? Kalau dua jawapan betul, ambil multiple answer. Multiple answer boleh pilih dua jawapan. Dua jawapan betul ya? Dari ini daripada Dr. Nel. Adakah pentaksiran akhir dibenarkan dalam bentuk soalan objektif? Kami bercadang membuat soalan akhir berbentuk MCQ kerana bilangan pelajar yang ramai. Saya tak pasti, nanti saya tak boleh jawab kot. Dr. Syakira atau Dr. Ramlah boleh terjawabkan ke? Kenapa masalah? Soalannya, adakah pentaksiran akhir dibenarkan dalam bentuk soalan objektif? Dia macam tadilah sebenarnya, kalau yang macam saya isu proctoring ataupun invigilating tadilah sebenarnya isunya. Soalan memang kita boleh buat, mungkin kalau isu ada, walaupun menyediakan beberapa set soalan, tetapi isu yang kita tak boleh kontrol tu bila sama ada macam tadi ada ada second laptop ataupun waktu tengah exam call dan juga buat discussion yang kita tak boleh tahu apa yang sedang berlaku. Jadi bila tanpa ada invigilating system, jadi perkara ini memang sukar untuk dilaksanakanlah sebagai peperiksaan akhir. Boleh menjawab Saya harap menjawab yang tu. Berikutnya daripada Dr. Sakina Desa, soalan yang pertama, pelajar boleh edit balik tak jawapan?
Yang kedua, jawab dulu yang pertama. Edit jawapan tak boleh. Edit jawapan waktu selagi masa dia ada, dia boleh edit lah. Kalau masa dah tamat, dia tak boleh edit balik. Okey, selepas tamat kuis, adakah pelajar dapat hasil ujian berserta soalan-soalan? Sama seperti, ini dah ditanya. Yang itu memang kita dalam proses, dalam progres untuk tambah baik. Yang ni soalan daripada Encik Rashidi rasanya. Kalau kita nak paste coding HTML, sebab kami mengajar programming juga. So kalau ada coding tu boleh paste cara yang sama macam kita paste image tu ke? Ataupun kita paste daripada Word tu? Coding HTML boleh print screen kot. Print screen daripada print screen kemudian upload dalam image kemudian copy balik. Okey. Dr. Nasir, quiz boleh jadi special project untuk ganti final exam ke? Saya rasa sama juga. Saya tak boleh jawab. Saya minta Dr. Syakira lah kot. Quiz boleh jadi special project untuk ganti final exam ke? Okey, untuk peperiksaan akhir, pensyarah ada beberapa pilihan untuk buat pentaksiran akhir. Jadi nama kalau kata kita tengok kuis ni biasanya untuk pentaksiran berterusan ya, yang digunakan untuk pentaksiran berterusan bagi memastikan pencapaian satu-satu hasil pembelajaran ya. Kemudian bila mengatakan kuis menggantikan projek khas, sebenarnya projek khas ini adalah gantian kepada final exam. Ni macam 2 kali ganti ni, macam kena tengok balik lah bagi saya dari segi perancangan tu. Yang untuk menggantikan final exam sebenarnya kan ya. Final exam digantikan dengan projek khas. Tetapi sekarang ni nak menggantikan pula kuis dengan kuis menggantikan projek khas. Jadi kena lihat baliklah kepada hasil pembelajaran yang nak dicapai tu. Okey, terima kasih. Okay, soalan seterusnya dari Prof. Siti Aisyah, Safe Exam Browser tu free ke Cik Imiza? Safe Exam Browser saya search free, tapi nak set up dia memang a bit technical. Boleh tengok dekat YouTube ada tutorial dia Safe Exam Safe Exam Browser. Dari Dr. Amy, equation yang kita copy dan paste di online assessment, adakah pelajar akan nampak sebagai image? Sorry, macam mana? Equation, math equation. Equation, maths tadi. Maths tadi dia akan nampak sebagai image. Betul. Dari Dr. Nafizi, jika gambar yang dah paste dalam Word masih tak boleh copy paste dalam soalan macam formula matematik tak? Saya tak faham soalan ni. Tapi saya rasa kalau berkaitan dengan soalan formula matematik boleh buat dulu di Word dan paste kemudian di MyGuru. Ya betul. Macam saya demo tadi kan. Okay, soalan Dr. Sakina saya dah jawab. Kita dah jawab. Okay, daripada Dr. Nasir, macam mana nak ambil markah untuk guna nanti? Markah yang student dapat tu. Markah untuk guna? Setakat ni memang kita tak ada transfer ke MySys, so kena buat manually lah. Okay, kalau pelajar, macam pelajar saya sendiri ada 80 lebih. 80 itulah, setakat ni memang tak ada lagi lah untuk ni. Slide daripada Encik Miza ni nanti PPA akan kongsikan untuk semua. Daripada Dr. Fatimah, jika kita copy soalan, adakah boleh dilakukan dengan sekali select sahaja? Saya tengok tadi kena isi satu persatu. Copy soalan? Maksudnya copy soalan? Memang kena soalan memang kena isi satu persatu. Dia tak ada copy paste. Tak boleh nak duplicate atau copy paste, memang tak ada features tu. So satu soalan, settlekan satu soalan, lepas tu copy soalan kedua baru paste kat dalam MyGuru. Macam tu. Ya. Okay, yang ni cadangan daripada Dr. Izan. Harap sistem boleh buat pensyarah create set soalan yang banyak dan set berapa soalan pada kuis pelajar bagi mengurangkan potensi kes meniru. So nanti untuk cadangan dan tambah baik ni kita akan bawa lah. Kita akan tengok satu-satu. Daripada Encik Ahmad Nuzik, jika pelajar tak mendapat jawab soalan, pelajar boleh tak proceed ke soalan seterusnya dan kembali semula ke jawapan tersebut selepas selesai menjawab soalan lain? Dia tinggal skip soalan skip soalan boleh skip. So nanti dia pergi balik ke boleh.
Dia boleh nampak. Kalau perasan dekat sini kalau warna kuning ni maksudnya dia tengah jawab. So kalau dia warna hijau dia dah jawab. So dia boleh tahulah mana satu yang, kalau putih dia belum jawab. So dia boleh tahu mana yang dah jawab, mana belum jawab. So, daripada Dr. Amy, untuk My Guru lama kita boleh preview quiz atau test yang kita dah set sebelum pelajar jawab. Bagaimana dengan My Guru yang baru ni? Ada preview tak? Yang baru tak ada preview, tapi apa yang pensyarah create, iaitu yang pelajar akan nampak sama sebiji. Cuma macam saya cakap tadi lah, cuma beza dia dekat lokasi tu. Question letak kat sini, and then bila dia dah jawab dia akan ada warna hijau, warna kuning dia sedang jawab, putih dia belum jawab. Itu je beza dia. Yang lain sama. Daripada Dr. Wan Nasrinda, saya nak tahu bila pelajar dapat tahu markah mereka, bila pelajar dapat tahu markah mereka, pelajar akan dapat tahu markah sejurus selepas tekan submit ke? Ya betul. Lepas submit tu dapat markah. So katalah dia dapat markah rendah dan kita redo balik, markah yang lama tu akan simpan tak? Markah lama tak simpan, dia akan replace. Dia replace lah. So lecturer kena alert lah untuk simpan markah lama ya? Yelah setakat ni. Dari Encik Ahmad Nuzid, ada features untuk alert tak kepada pelajar jika masa menjawab soalan tinggal 10 minit? Dia ada countdown tu, so dia memang akan nampak yang countdown tadi lah sampai dia daripada berapa minit sampai ke 00 saat dia akan nampak. Macam sendiri mau ingat lah ni. Cadangan penambahbaikan kod. Kalau boleh bagi pensyarah ada option sama ada pelajar boleh masuk balik selepas dia submit ataupun dia boleh submit sekali je. Sebab kalau tidak 100% lah markah. Macam mana tak faham? Kan tadi kata boleh submit, dia submit tengok markah dia rendah dia boleh ambil balik test. Tak boleh, dia tak boleh ambil balik test. Tak boleh. Pensyarah je kalau dia rasa dia nak benarkan untuk redo, maksudnya lepas dia submit, kalau pensyarah rasa nak bagi dia redo, baru pensyarah boleh klik. Baru dia boleh dia redo. Tapi sebelum dia submit dia boleh semak lah jawapannya. Betul, sebelum submit dia boleh semak lah. Dah submit tak boleh buat apa lah. Kena letak somewhere kata kalau once you submit habis dah final. Kan walaupun countdown tu ada lagi 30 minit ke 40 minit. Tu kena beritahu student lah kot. Okay. Okay, saya faham maksud tu. Maksudnya bila one submit dah tak boleh buka balik. Macam kita hantar dalam final exam kita dah hantar soalan. Okay, soalan seterusnya daripada ini soalan daripada Encik Rashidi tadi. Coding HTML dalam soalan. Saya rasa dah jawab dah kot. Coding HTML. Daripada Nurul Kamari Daud, kalau tiba-tiba offline sewaktu pelajar menjawab kuis, adakah pelajar perlu mengulang kembali menjawab soalan tersebut? Tak perlu. Dia maksudnya dia akan capture apa yang dia dah jawab, so dia cuma continue apa yang dia belum jawab. Okay, yang lain tu dah auto save lah ya? Yang lain dah auto save. Setakat ni itu sahaja last daripada Dr. Nurul Kamari Daud. Yang lain tak ada. So saya rasa Cik Miza boleh proceed last web conferencing maksudnya? Boleh. So saya rasa okey kot ni. So saya boleh teruskan dengan web conferencing. Okey. Okey, untuk web conferencing dekat sini saya bukan nak introduce cara penggunaan web conferencing macam cara nak gunakan Google Meet, cara gunakan Team dan sebagainya. Yang itu boleh rujuk pada webinar yang sebelum-sebelum ni ada di-sharekan oleh Dr. Suhazlan rasanya berkenaan dengan penggunaan web Meet. So dekat sini untuk My Guru, ini adalah modul yang paling baru selepas dalam minggu lepas jugalah kita develop. So tujuannya kita nak bantu pensyarah untuk merekodkan kehadiran pelajar bagi kelas dalam talian. So kenapa kita pilih Google Meet sebab ada banyak sebenarnya web conferencing yang ada, tapi kita pilih Google Meet. So tujuannya yang pertama adalah sebab semua pensyarah dan pelajar ada akaun Google. Dan pelajar dan pensyarah tak perlu nak register. Kita tak perlu nak create account, register, mohon dekat sesiapa ke untuk buat account yang lain. So boleh directly terus pakai saja aplikasi Google Meet. Dan satu lagi
yang bagus dengan Google Meet, dia tak perlu sebarang installation. So dia just guna web browser je. Kalau kita tengok team dan sebagainya, Webex, apa lagi yang ada contoh yang banyak lain, Zoom dan sebagainya. So dia perlukan installation. So kita nak elakkan kita punya pensyarah dan pelajar banyak kerja nak kena install kan. So tak perlu. So ini kita just pakai je terus dekat browser. Dan untuk menggunakan yang ni, so kita rasa benda ni lebih mudah lah, yang mana pensyarah just perlu setting sekali saja di MyGuru and then boleh pakai berterusan sampai bila-bila. Kalau dia punya setting betul lah, nanti saya akan tunjukkan macam mana setting dia. Baik, sebab itu kita setkan Google Meet sebagai penggunaan di dalam web conferencing. So ini perbezaan. Dalam Google Meet, ada dua kaedah untuk kita dapatkan link. Satu kaedah kita gunakan di kalender, satu lagi kaedah kita gunakan laman web tu sendiri, meet.google.com. Pun ini akan boleh dapatkan link. So beza dia, kalau kita gunakan link yang kita create daripada Google Meet, link ni akan expired. Maksudnya selepas beberapa hari kita dah tak boleh pakai dah link tadi. So kalau kita letak dalam MyGuru link tadi, and then beberapa hari kemudian link tu dah tak boleh pakai, so pelajar klik dia jadi not found lah, page tu not found. So apa yang kita perlu buat, kita kena buat kita punya link tadi through calendar. Okay, through calendar, dengan kita setkan kelas kita tu supaya concurrent, maksudnya dia akan berlaku setiap minggu. And then baru kita dapat link yang permanent. Tu beza dia. So yang ni nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak dapatkan link daripada kalender nanti. Kita akan tunjukkan demo dia. Baik, tu beza dia. So untuk nak pakai di MyGuru cuma 3 step je, 3 langkah je untuk setting. So first kali kita kena create, kita kena dapatkan Google link dia, Google link daripada Google Calendar, and then kita pastekan ke dalam Google Meet dalam modul MyGuru. Okay, kita pastekan dia punya link dia. And then kita maklumkanlah pada pelajar. So kalau pelajar nak pergi kelas online, okay, nak pergi kelas secara maya ni, so dia kena melalui MyGuru. Jangan bagi link ni. Kalau bagi link ni, memang kehadiran ni kita tak capture lah. Kalau dia masuk melalui MyGuru, dia klik ikon Google Meet, klik here to start class, so itu kita akan capture dia punya kehadiran dia. Baik, kita tengok pula macam mana pensyarah setting. So ini adalah skrin pensyarah. So kalau pensyarah klik MyGuru sekarang ada web conferencing punya link ni. So kalau dulu kita cuma redirect je web conferencing ni pergi kepada meet.google.com. Tapi sekarang ni kita dah set up modul ni, and then pensyarah boleh klik web conferencing dan dia akan nampak dekat sini. Apa yang dia nampak, yang ini kalau kata dia dah set up. Sekejap dia tak set up. Oh tak ada, nanti saya tunjuk demo lah yang tak set up. Baik, sorry sekejap. Saya tertinggal satu slide sebenarnya, slide yang sebelum pensyarah set up. Baik, ini kalau kata dah set up sebenarnya, dah set up dia akan keluar senarai kelas dekat sini. And then yang ini adalah link yang sama yang pelajar akan nampak. So yang ni dia akan klik dekat sini. Cuma yang perlu diingatkan, kita nak mudahkan pensyarah supaya tak perlu buat sebarang setting lain. So pensyarah cuma perlu setkan Google Meet link tu sahaja. Pensyarah tak perlu nak set bila hari nak buka kelas, bila nak sesi daripada pukul berapa hingga pukul berapa. So kita tak buat setting tersebut sebab kita tak nak banyak kerja dekat pensyarah. So basically apa yang pensyarah buat cuma letakkan link dan pelajar masuk melalui MyGuru, and then automatic dia akan capture kehadiran pelajar mengikut hari. Baik, macam mana konsep dia? So kalau kita tengok kat sini, pada 6 Mei ni, kalau ada saja pelajar yang join web conferencing through MyGuru, dia akan letakkan dalam ni. Okay, dia akan tambah automatic dalam ni. And then kita boleh klik list attendant ni untuk tengok siapa yang join kelas pada hari berkenaan. So very simple macam tu lah. So kalau kita tengok dekat skrin pelajar pula, apa yang dia nampak,
Ini skrin pelajar. So skrin pelajar dia akan nampak link kat sini. So dia tak boleh change lah. Kalau pensyarah dia boleh tukar. So in case kalau kata expired ke juga ke kan link dia kan. Tapi saya rasa sepatutnya tak expired So kalau expired dan sebagainya boleh tukar link balik. Tapi kalau untuk pelajar dia cuma nampak yang macam ni saja. So bila dia klik, so dia akan update terus kelas bila yang dia join kat sini. So kalau dia join hari ni, so dia akan keluarlah hari ni pukul berapa. Baik, untuk yang ini dia cuma rekodkan waktu dia mula-mula masuk sahaja. So contoh kalau kata pensyarah buat kelas, katakan kelas pensyarah buat pukul 8. Okay, so kita pun bagi tahu pada pelajar sila akses web conferencing through MyGuru pada pukul 8 ataupun pukul 7 awal sikit lah kan, 7.30 ke dan sebagainya. So pelajar akan masuk MyGuru dan dia akan klik link ni, automatik dia akan nampak kat sini dia masuk pukul berapa. And then tapi dia still akan record by hari. Maksudnya kalau kata pelajar tadi dia masuk pukul 8, tiba-tiba dia keluar, kemudian dia masuk balik, so dia akan kira yang pukul 8 je. Pukul berapa dia keluar balik ke, dia tak tengok ke apa ke, itu sebenarnya di luar kawalan kita lah untuk pantau dia join the kelas ke ataupun dia tak join. Tapi yang kita tahu dia dah pernah masuk through link kita pada waktu yang kita dah tetapkan. Maksudnya kalau kata kita bagi tahu pukul 8 kelas kita, masuklah pukul 8. Tapi kalau kita tengok dia masuk pukul 11 malam, maksudnya dia tak join lah tu sesi yang pagi tadi. Tapi dia akan tetap akan direkodkan lah dalam MyGuru sebagai kehadiran dia. Cuma dekat sini kehadiran kita tak ada lagi features untuk push ke web attendance ke apa dan sebagainya. Buat masa ni belum ada lagi. Tapi adalah, maksudnya kehadiran tu ada di dalam sini. So basically pensyarah tak perlu nak set up kelas dan sebagainya, tak perlu. Just bagi tahu pelajar untuk akses pada hari yang diperlukan ke dalam MyGuru. Baik, saya rasa okey kot Yang penting sebab sekarang ni cuma tak ada kehadiran tu, tak boleh di-pushkan ke attendance tu kena ingat So kita kena copy manually lagi. Baik, saya nak tunjukkan contoh sebab ini tak ada. So saya akan tunjukkan contoh macam mana ni saya nak set up. Alamak banyak ni. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, ini yang dah join Saya tunjuk contoh yang belum join, yang belum create lagi. Try tengok ada tak. Okey, ni tak ada. Okey, untuk pertama kali bila pensyarah klik pada modul web conferencing, dia akan nampak skrin macam ni. So apa yang kita buat, kita perlu letakkan Google Meet link tu di sini. So cara untuk create Google Meet link, kita dah letak dah terus dalam ni, cara dia step by step, satu persatu macam mana nak dapatkan Google Meet link ni. Okay, dekat sini. Dan saya akan demo juga kat sini macam mana kita nak dapat Google Meet link. So macam saya cakap pada slide sebelum ni, kita perlu mendapatkan daripada kalender Baik, kita buka pada kalender, calendar.google.com, and then login dulu. Nampak? Okey, satu lagi kaedah sebenarnya pergi melalui Meet yang saya terangkan tadi, Meet. Yang ini jangan gunakan yang ini sebab yang ini link dia akan expired. Okey, jangan gunakan yang ini. So apa yang kita perlu buat, pergi dekat kita punya kalender, and then contoh kelas kita berlangsung setiap minggu pada hari Jumaat. Okey, hari Jumaat setiap minggu. So kita pergi pada kalender, kita setkan kelas kita, contoh guru 001. Baik, kelas guru 001. Kemudian kita save dulu. Okey, save dulu. Sorry, kita edit lah. Kita edit. Okey. So kalau kita edit dekat sini, so secara defaultnya dia akan set untuk satu hari sahaja. Apa yang perlu kita buat, tukarkan satu hari ni kepada
satu hari juga kepada weekly on Friday. So maksudnya kelas kita akan berlaku setiap hari Jumaat setiap minggu. Okay, just klik yang tu, weekly on Friday. So ini yang paling simple lah kalau nak buat. Tapi ada juga pesara yang rasa macam tak nak lagi detail, dia boleh buat lagi detail. Maksudnya kita boleh buat custom sekalipun. So custom ni maksudnya mungkin kita punya kelas sampai hujung semester ni je. Okay, semester ni mungkin habis dalam bulan berapa, bulan 7 ke bulan 8 ke kan. So kita boleh setkan dia habis pada bulan berapa, bulan 8 contohnya. Tapi kalau kita masa malas nak fikir habis bila apa semua, so kita just set je weekly on Friday, maksudnya sampai kiamat lah Friday tu, itu ada kelas. And then kalau kita dah tak ada, kita boleh just delete je balik dalam kalender kita. Baik, untuk nak dapatkan Google Calendar link, pergi dekat bahagian bawah ni, ada add video conferencing. Okay, add video conferencing, kemudian ambil Google Meet. Okay, dah dapat dah ni. So apa yang perlu buat, cuma kita copy lah link ni. Okay, ataupun macam mana buat copy, klik kanan, okay, copy link. Okay, copy link, kemudian kita pergi dekat My Guru, yang ni save jangan lupa save. Okay, save. Kalau kita save, kita nampak dia punya ni, dia akan setiap hari Jumaat dia akan buat. Dia akan buat macam ni. So dengan cara ini kita punya link tadi dia tak akan expired. So kita dah dapat link tadi, kita pastekan dekat sini. Semudah itu, paste, kemudian kita tekan insert. Tak nampak demo? Ya ke tak nampak demo? Nampak kan kalender tadi kan? Nampak. Nampak kan? Okay. So bila kita dah set tu, kita akan terus tukar interface kita. Interface kita akan jadi macam ni. Dia akan nampak senarai kelas, kelas list, kemudian apa nama tu, dia punya ni lah, dia punya link dekat sini. So kalau kata in case ada berlaku problem ke link tu dan sebagainya, boleh tukar balik. So kita tukar balik link dekat sini, kemudian kita klik butang change. Okay, so untuk pelajar, ada pelajar tadi tak? Saya tak tunjuk pelajar. Baik, tadi saya tunjuk, sorry. Untuk pesara tadi, yang tadi sebab tak ada kelas lagi, yang ini ada kelas. So ini dia akan, bila macam saya bagi tahu tadi, pelajar mana yang join kelas, so dia akan nampak senarai kelas kat sini, and then dia boleh klik nak tengok siapa yang hadir pada kelas tadi. So kalau dia klik dekat sini, so dia akan nampak lah senarai dia. So pelajar demo akses pada pukul 7.39 pagi pada hari 19 Mei dekat sini. So itu yang kita capture daripada sini. So dia akan, bila ada pelajar akses pada hari berkenaan, barulah kelas ni akan wujud. So kalau tak ada pelajar yang akses, senarai ni pun takkan wujud. So kita kena bagi tahu. Boleh faham Okay, so kalau saya nak tunjuk, kalau nak tengok juga pelajar So kalau pelajar, okay, ni kalau skrin pelajar. So skrin pelajar, apa yang dia nampak, okay, dia akan nampak lain lah daripada pensyarah. So dia klik kat sini, so dia akan nampak history dia join kat sini. So dia boleh klik je join Google Meet. Okay, klik, and then dia akan buka dia punya Google Meet. Macam biasalah, ini tak perlu diterangkan lah cara nak buat handle kelas dalam Google Meet. So contoh hari ni tak ada lagi, so kalau dia refresh, so dia akan nampak hari ni. So dia dah join 22 Mei hari ni pukul 11.59, dia join Google Meet ni dekat sini. Sebab dia klik link sini So ingat jangan bagi link direct. Kita kena paksa pelajar untuk masuk dari sini, and then baru kita boleh capture dia punya kehadiran dia. And then kita boleh tengok pula dekat kita punya record tadi, kalau ikutkan kelas kita tak ada untuk hari ni, so dia dah tambah dah kat sini.
22 Mei, okey, dah ada dah. So siapa yang hadir? So, kita tengok kat sini. Kita keluarkan. Okay, pelajar ni yang hadir ke dalam kelas kita pada hari yang berkenaan. Baik, saya rasa very clear kot gunakan dan tak terlalu sukar sangat. So, ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan web conferencing? Ada, Cik Miza. Yang pertama daripada Dr. Tian Tian, katanya takut My Guru jam bila ramai pelajar akses My Guru untuk join web conferencing. Ada masalah ke? Okey, mungkin sebab fobia masa kehadiran staff dulu kot hari tu kan. Dan juga sebelum ni lah macam My Guru slow dan sebagainya isu dia. Tapi saya rasa kelas bukan berlaku serentak. So saya rasa dia tak ada isu lah untuk sebarang isu slow dan sebagainya. Dan pelajar dia cuma masuk pun dia masuk sekejap je. Maksudnya dia masuk untuk klik link ni saja. Lepas tu memang yang handle dia punya internet apa semua dah pakai Google Meet. Cuma capture apa nama tu? Kehadiran je. Lepas tu boleh tutup. So saya rasa tak terlalu, trafik tu tak terlalu tinggi lah sebab penggunaan dia hanya untuk dapatkan link saja. Boleh. Okey. Dari Dr. Syakina Desa, link tu akan membenarkan pelajar masuk sebelum video conferencing bermula tak? Or selepas video conferencing tamat? Web conferencing. Maksudnya link tu akan bagi pelajar masuk sebelum kita start dengan web conferencing ataupun selepas bila tamat? Saya tak berapa faham soalan tu, tapi saya rasa macam ni, link sorry ya. Bagi saya terangkan soalan dia. Soalannya ialah kadang when we have a video conferencing, when we have a link, sometimes the student can go before the class started or when things done and then they can still be in that link. For instance, that if we don't set a meeting code, kalau macam kita guna Google Meet yang bukan melalui Google Calendar, we can put a meeting code. When we put a meeting